kita start. Bila ayat ni ayat Quran dan ayat ni confirm turun pada siapa? Nabi Muhammad. Dan kewajipan Nabi Muhammad turunkan ayat ni, ceritakan ayat ni, uraikan ayat ni pada sekalian manusia. Baik. Bila kita sebut ayat-ayat ni untuk kita pi sekejap tentang hakikat penciptaan manusia. Baik. Ini kita manusia. Dan kita tahu manusia adalah salinan. Manusia adalah duplicate. Manusia adalah photostat. Manusia adalah copy paste. Manusia ni, kita ni salinan, duplicate, photostat, copy paste. Copy paste dari mana? Alam semesta yang besar. Baik. Sekarang kita sebut tentang alam semesta yang besar. Yang Allah sebut alam atas, alam bawah, alam langit, alam bumi. Dan hakikatnya penciptaan manusia ni adalah salinan daripada alam semesta yang besar. Duplicate alam semesta yang besar, photostat alam semesta yang besar, copy paste alam semesta yang besar. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai contoh. Kita ni dibuat daripada lebih kurang tanah yang kering ke yang basah? Yang kering. Sifat tanah kering gersang, dan ada juga kita ni disebut berlumpur putih ke berlumpur hitam? Berlumpur putih ke berlumpur hitam? Berlumpur hitam. Baik, ni sebahagian, walaupun hakikatnya ada 7. Baik, kita sebut tanah yang kering, gersang, berlumpur hitam. Ni sebahagian hakikat kejadian manusia. Sekarang kita nak cari, kita punya clue pasal apa kita ni jadi celaru. Pasal apa kita jadi celaru sekarang? Nombor 1, hak boleh saya ambil iktibar daripada subliminal message mutasyabihat, kita hari ni jadi celaru sebab nombor 1 ialah air laut terlampau masin. Apa kena mengena pula? Apa kena mengena celarunya kita, celarunya umat dengan air laut yang terlampau masin? Tak nampak lagi, biar. Nombor 2. Pokok kita sudah berubah. Ataupun ada yang ditebang. Apa kena mengena kita dengan pokok? 3. Bukit, bukau, berapi, tanah gersang. Okey. Ni 3 poin pasal apa kita hari ni jadi celaru. Baik. Contoh pertama tadi ayat 32, contoh kedua ayat 45. Tuhur ayat 45, Allah datangkan perumpamaan tentang apa? Tentang kehidupan di dunia ni seperti air yang turun daripada langit menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Baik. Bila kita salinan alam semesta, di atas alam semesta ni ada alam atas, ada alam bawah. Dan sememangnya kita manusia ni duduk alam atas ke duduk alam bawah? Kita hari ni duduk di langit ke duduk di bumi? Duduk langit ke bumi? Bumi. Okey. Kita duduk di bumi. Dan Allah ceritakan dalam banyak ayat Al-Quran, di bumi ni kami hiaskan permukaan bumi ni antara lain gunung, ganang, bukit, bukau, tumbuh, tumbuhan, pokok,
pokok-pokok, tanaman-tanaman. Ni contoh gambaran. Apa lagi hiasan Allah pada bumi? Ada air terjun. Air terjun ni mengalir ke lembah-lembah, ada pi ke tasik, ada pi ke sungai, ada pi ke kuala, ada pi ke muara. Akhirnya tempat perlabuhan destinasi terakhir laut. Ada binatang bukan? Ada lembu, ada kerbau dan pelbagai spesies binatang. Kita hidup di sini, betul? Sekali dengan alam. Kita hidup sekali dengan gunung ganang, hidup dengan bukit bukau, hidup dengan tasik, sungai, kuala, laut, hidup dengan pokok dan tumbuhan, ikut dengan spesies binatang sekali. Baik. Gambaran yang Allah bagi tadi, ni langit. Hidup kita atas dunia ni seperti Allah turunkan siraman hujan. Allah pun turun hujan. Baik, dengan hujan tadi menghidupkan dan menyuburkan apa? Fakhtalata bihi nabatul ard. Berbagai spesies tanaman, spesies tumbuhan, spesies pokok, kayu-kayan. Baik. Nampak dah tak ni? Tak nampak lagi poin ni. Kita jadi celaru sebab labu yang terlampau masing. Baik. Subliminal message, kalau kita ni manusia adalah message alam semesta, sebenarnya hakikat hujan turun ni apa? Hujan turun yang menghidupkan dan menyuburkan. Sekarang ni kita hidup atas dasar takwim Allah. Takwim Allah ni lah yang kita panggil kehidupan beragama. Kena setiap orang Islam ikut aturan dan takwim Allah, baru selamat dan sejahtera dia hidup beragama. Lari daripada takwim Allah, silap hari bulan letak dalam takwim, fail agama dia. Jadi otomatik hujan yang turun ni sebenarnya ialah wahyu. Hujan ni adalah ilmu dan wahyu. Inilah nak menyuburkan bumi. Ilmu dan wahyu nak menyuburkan kehidupan manusia. Baik. Bila wahyu turun, ilmu turun, dia menyuburkan tumbuhan, menyuburkan pokok-pokok. Memang siapa yang menerima air hujan ini sebagai ilmu dan wahyu bagi dia, dia akan hidup. Dia akan subur. Dia akan cantik. Dia akan elok. Sekarang ni bila air hujan ni turun, ditapis pula dengan akar-akar pokok yang hebat, akar-akar pokok yang kuat, akar-akar pokok yang cantik dan indah tadi, air yang mengalir turun daripada bukit dalam bentuk air terjun ni, jernih ke tak jernih? Jernih ke tak jernih? Jernih. Air yang turun sememangnya jernih, sedap, bersih, tulen. Boleh dibuat bersuci, lagi menyucikan. Dan dia pun turun, masuk dalam tasik, masuk dalam kuala, masuk dalam sungai, bersih. Dan hari ini, kita zaman dulu-dulu, kalau rumah kita dekat dengan sungai, dengan parit, dengan tasik, itulah tempat kita bermandi manda, tempat kita bersukaria, tempat keluarga kita ramai-ramai datang di sini. Selain daripada menikmati keindahan alam ciptaan Allah, menikmati air-air dan sumber yang jernih tadi, di dalamnya juga Allah sediakan hasil-hasil mahsul rezeki untuk kita. Dalam air biasa ada apa? Ikan. Ikan hidup. Banyak ikan. Tak ada masalah. Nak tangkap pun tak ada orang larang, tak ada orang marah. Dan akhirnya air ni pergi ke laut. Hak sebahagiannya. Baik. Kita akan dapat menikmati air yang jernih sekiranya kita jaga air ni terus jernih. Kita dapat menikmati sungai, tasik dan kuala ini jernih kalau kita pandai jaga dia sampai terjaga jernih dia. Masalah bagaimana dengan kehidupan orang yang jauh daripada sumber ni? Orang yang dekat dengan parit, sedaplah cakap rumah dia dekat parit. Orang dekat dengan sungai, hari-hari boleh mandi sungai. Orang dekat dengan laut, hari-hari boleh mandi laut.
Bagaimana orang-orang yang duduk di penjuru dan ceruk-ceruk kampung? Akhirnya orang-orang tertentu mula menggali sumber-sumber air yang hidup jauh daripada ni. Inilah yang kita panggil telaga. Jadi gali telaga. Konsep gali telaga ni nak dapatkan air yang paling jernih, gali tohor, gali cetek ke gali dalam? Gali cetek ke gali dalam? Konsep gali telaga nak dapat air yang paling baik. Dalam kita gali. Dalam kita gali, kita dapat sumber air yang terbaik, jernih. Sama nilai, sama value dengan orang-orang hak dekat tadi. Sekarang cuba kita perhati. Hakikat sebenarnya ialah ni ilmu, ni wahyu. Dan dulu wahyu ditapis oleh pokok-pokok. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan pokok itu seperti pokok akidah. Ada satu ayat Allah gambarkan pokok yang mempunyai batang yang besar, batang yang kuat, batang yang kukuh, dan mempunyai akar yang tegak mengundang. Akar yang tegak menunjang. Dahan-dahan dia merimbun. Pokok dia mempunyai daun yang banyak, daun yang rendang, tempat manusia berbai'ah dan berteduh. Dan manusia semua terlindung dengan pokok-pokok ini. Ada ayat Quran tentang ni? Ada kan? Baik. Sekarang bila pokok ni subur, ilmu wahyu ditapis. Bila ditapis, air yang sampai pun jernih turun ke kuala. Orang pun dapat nikmati air yang jernih, air yang tulen, air yang sebenar. Ni dulu punya cerita ni. Hak ni pun dapat walaupun jauh. Siapa yang gali ni? Ulama' lah. Bukan semestinya ulama' gali telaga. Maksud saya, ulama' ni buat apa? Pondok. Gali telaga buat pondok. Hakikatnya, siapa yang gali cetek, belajar pi 6 bulan, agak-agak dapat air keruh ke air jernih? Pi memondok 6 bulan, air keruh ke air jernih? Air keruh, tapi rasa hebat. Sebab dah dapat air dia, keruh lagi. Orang yang duduk 30, orang duduk 40 tahun, duduk gali sampai sini. Inilah kehebatan pondok sebenarnya. Sebab mereka dah jauh dengan ni. Tapi air dia asli, air dia tulen, air dia penuh berkat. Yang jadi masalah sekarang kita jadi celaru ialah bila pokok kita sudah berubah. Nabi-nabi dah tinggalkan kita. Orang-orang alim dah ramai yang mati. Ulama-ulama dah ramai yang mati. Bila gambaran orang hak sebelum ni duk jaga akidah, pokok-pokok ini disiram dengan ilmu wahyu, dulu pokok ni terjaga. Ramai ulama, ramai alim, ramai nabi, ramai rasul. Dan mereka melepasi waktu dan limit mereka. Pokok ni ada yang sememang usia dah tua. Bila usia tua, dia mula mereput. Bila mereput, dia tumbang ke duk lagu ni lagi? Dia mula tumbang, terbalik satu, terbalik dua, mati satu, mati dua, Allah angkat satu, Allah angkat dua. Tambahan pula hak duk ada tu, suka-suka pi ambil chainsaw, pi tebang, hak tak ada terbalik lagi dia tebang dah. Tak ada terbalik dia pi tebang dah ulama, tak ada terbalik lagi dia pi cantah dah ulama. Bila pokok ni tak ada, akarnya juga turut hilang untuk filter dan tapis ilmu dan wahyu yang sebenar. Hari ini hujan masih tetap turun dengan air yang sama. Hujan turun beza dah air dulu dengan sekarang? Sama saja. Ilmu tu lah, Quran tu. Tapi bila tidak ada akar lagi yang mampu tapis, pokok yang mampu menaung akidah umat manusia, air turun pada bukit, tak ada akar nak tapis, air ni jernih ke air ni dah mula keruh? Air ni jernih ke keruh? Air ni akan start keruh dah. Dan kita jadi air keruh dah lah ni. Bila air yang keruh turun,
Dia cemak dah. Bila turun sini jernih, automatik sini jadi jernih ke tak jernih? Hak turun keruh, sungai jernih ke keruh? Sungai pun akan keruh dah. Sungai pun akan keruh. Tasik pun akan keruh. Kuala pun akan keruh. Muara pun akan keruh. Apabila keruh, satu lagi. Orang haduk sini dulu, jaga elok sungai. Kita duk mandi sini. Hakikatnya, tangan-tangan kita lah yang merosakkan alam. Hari ni tempat kita mandi, kita sendiri pi duk mencangkung, buang najis. Tangan ni juga hak dulu mandi sungai, buang pampers anak kita. Hari ni tangan ni dulu jaga sungai, segala sisa toksik kita buang, segala alatan-alatan yang tak patut duk dalam ni. Bila duk dalam ni, apa jadi sungai kita lah ni? Tercemar. Apa jadi air kita yang jernih? Tercemar, terracun, tertoksik. Akibatnya hak hidup dalam ni jadi apa? Ikan tadi mati. Bila mati, maksudnya air kita sudah tidak ikan hidup dulu sebab air ni berkat. Bila ikan makin tak ada, ikan makin pupus, air ni dah tak berkat. Bila tak berkat, air ni pun mengalir ke laut. Walhal hari ini, bila keluarga kita nak berkemping, keluarga kita nak buat hari keramaian ramai-ramai, air dah keruh, sungai belakang rumah pun tak boleh pakai, tasik pun apa, last sekali orang akan pergi kepada hanya dua tempat. Air laut yang terlampau masin dan air kolam yang penuh klorin. Orang akan cari air laut yang masin dan kolam yang penuh klorin. Dan saya sebut awal-awal, takut orang silap faham. Saya salah seorang ustaz hak duduk dalam air laut masin. Hari ini nak cari guru yang sebenar, jangan cari guru-guru yang duduk dalam air laut masin, tambah-tambah guru hak penuh dengan klorin, lagi hampir. Faham ke tak ni? Hari ni hak paling ramai duduk dalam laut masin. Guru paling ramai duduk dalam kolam hak penuh klorin. Jadi jangan cari penyakit terlampau masin, jangan pi cari ilmu hak penuh klorin. Dalam kita duk cerita bab ni dah rosak, tak ada ke lagi air terjun yang terjaga? Tak ada ke lagi air terjun yang terjaga? Ada, satu dua, hak tu lah pi cari. Kalau nak sungguh ilmu, air terjun hak masih terjaga, satu dua hak masih jernih, itulah guru sebenar hari ini. Sungai dalam banyak-banyak rosak, ada lagi tak sungai hak okey, sungai hak elok? Itulah guru dia. Pi cari sungai hak okey, cari sungai hak elok. Kalau nak ilmu yang sebenar, carilah kuala hak elok. Tapi hari ini semua duduk dalam ni dah. Ini hakikat. Ini hakikat. Kita semua dah terlampau banyak telan ilmu dari laut yang masin dan dari kolam yang penuh klorin. Sebab tu jadi haru biru. Kalau hari ni pun terlebih masin, jadi apa? Darah tinggi. Sebab tu kita hari ni banyak darah tinggi. Tak habis bergaduh, tak habis berbalah. Masin terlajak. Nak cari-cari hak jernih, cari hak tawak, cari yang menyegarkan, cari yang menyehatkan. Faham tak apa saya nak kata ni? Baik. Sekarang ni, satu lagi. Dulu ada pondok, telaga ada. Hari ni bagaimana dengan telaga kampung kita? Masih ada atau sudah dikambus? Kambus dah. Telaga payah, sakit urat. Hari-hari nak kena bubuh apa ni? Pencedok dia tu. Hari-hari nak cedok, tak payah. Kambus. Satu demi satu, sistem pengajian pondok kita mula hilang. Sistem tu hilang satu lagi tok guru dah mula mati. Pengasas dia mula mati, tok guru mati, satu demi satu telaga di kampus. Maksudnya ada lagi ke tak telaga? Ada lagi telaga tu. 2-3 pondok aje lah, dia tak macam dulu dah lah. Kampung aku semua kampung hang lagi. Ada lagi 2 telaga. Ada. Tapi air dia jernih macam dulu ke lagu mana dah? Air dia dah jadi keruh. Kadang-kadang takut pijak-pijak pula. Takut jentik-jentik, depa pi bubuh. Buh klorin tu, bila start buh klorin tu, kejernihan air tu sudah tidak ada jaminan. Akibatnya orang lebih selesa
menapis, memfilter air laut hak masin tadi. Dia tapis, dia ingat okey dah tapis dia tu, kanjen water hak mahal-mahal. Akhirnya semua senang dan selesa guna ini. Apa dia ni? Kepala paip. Duduk di mana? Dalam rumah kita. Kan mudah. Tak payah pergi ke sungai, tak payah pergi ke laut. Kita buat satu alat, ada filter, alirkan semua bentuk air tadi, hak masin, bubuh dalam kepala paip. Hari ni senang tak? Kat rumah buka. Akibat sistem buka ini, berkat hilang. Ustaz, apa salah? Kami mandi dengan air paip, kami bersuci dengan air paip, makan dengan air paip, minum dengan air paip. Bila kita dah ada paip, sistem air yang mudah, rasa nak pergi cari tak lagi air terjun? Rasa nak pergi cari lagi air terjun? Tak mau pergi cari dah. Cari apa air terjun hak jauh di bukit ni, sedangkan rumah kita ada sumber. Nak cari apa di tasik, di teluk apa, rumah kita ada sumber. Akibatnya kita dah tak cari guru-guru yang sebenar, kita lebih senang haduk dalam rumah kita. Buka kepala paip, inilah dia, nama dia YouTube. Buka kepala paip, inilah dia Facebook. Buka kepala paip, inilah dia Twitter. Hari ini orang lebih senang belajar dan berguru dengan guru-guru ini. Titik, pakcik Google, pakcik Wiki, macam-macam tak? Tahu tak pakcik Wiki? Wikipedia itulah. Tanya dia, dia jawab semua. Orang dah lebih selesa rumah masing-masing. Buka ayat. Orang dah tak hirau hak ni. Yang asli ada di sini. Hak di sini walaupun rasa tawak, tapi hak tapis dah. Penapis pun belum tentu hak ori ni. Kadang-kadang sini nampak jernih. Kita nampak jernih semua elok. Bila buka pembetung ni, apa benda ada dalam tu? Selut pun ada, kuman pun ada, apa benda pun ada duduk dalam ni. Tapi kita rasa tengok hak ni je. Kita nampak semua baik. Dan memang dia ada kebaikan, tapi kita kena, kalau kita tak ada filter ni, habis. Dan kita hari ni pakai filter apa? Filter kanjeng ke filter kerajaan punya? Okey, faham ke tak ni? Faham tak? Tahur faham? Okey.